Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya fattahu ya alim. Kaifa halukum al-yawm? Masa'ul khair. Okey. Di kesempatan ini Mu'allim ingin mengucapkan selamat bercuti. Semoga antum berada dalam keadaan yang sihat. Jaga kesihatan, jaga diri mana saja antum berada. Pastikan pakai mask dan jaga jarak satu antara diri antum dan orang lain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan menjaga kita daripada wabak ini, khususnya murid-murid Sri Al-Hikmah dan juga umat Islam di seluruh dunia amin, insyaAllah. Jadi di sini ini Mu'allim kongsikan tajuk yang Mu'allim ingin sampaikan melalui tazkirah Mu'allim pada hari ini, minggu ini, iaitu taubat itu adalah satu kesyukuran untuk kita. Jadi pastikan dengar tazkirah Mu'allim hingga akhir. Semoga kita sama-sama mendapat manfaat, insyaAllah. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. Jadi mari kita bersama-sama melafazkan istighfar ikut Mu'allim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Okay. Jadi kita harapkan dengan kita beristighfar ini kita dapat satu ketenangan. Kerana dengan istighfar ini Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosa kita, sama ada yang kita lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Dengan istighfar ini juga adalah satu cara untuk kita merapatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan definisi istighfar ini apa dia? Ia ialah satu lafaz untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan istighfar ini banyak kelebihannya, antaranya iaitu apabila kita merasa gelisah di dalam kehidupan kita dengan macam-macam ujian susah nak menghafal, ujian tidak ada adab dengan guru, tidak ada adab dengan ibu ayah. Jadi kita melafazkan istighfar ini, kita akan dapat satu aura ketenangan dalam kehidupan kita, dalam diri kita yang Allah berikan, yang kita selama ini tak tahu. Sebenarnya lafaz istighfar ini banyak kelebihan dan kesan kepada diri kita yang kita selama ini kita tak tahu. Jadi kita kena banyakkan melafazkan istighfar ini di dalam kehidupan kita seharian. Kita beri masa
pagi atau petang untuk kita melafazkan istighfar ini sebanyak yang mungkin. Kerana apa? Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang Mu'alif dah bacakan tadi, iaitu tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathiran. Maksudnya berbahagialah, beruntunglah bagi mereka yang didapati beristighfar di dunia ini, iaitu apabila dia dibangkitkan semula di padang mahsyar, dia mendapati dalam buku catatan amalan dia begitu banyak sekali lafaz istighfar yang dia telah ucapkan ketika dia berada di dunia dulu. Jadi oleh perkara itu, kita kena banyakkan istighfar kerana ia bukan sekadar mendapat ketenangan, bukan sekadar mendapat keampunan daripada Allah, bahkan ia juga boleh memberatkan timbangan amalan kita untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Mu'alif nak bawakan kepada antum satu kisah yang terjadi ketika zaman Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu pada satu hari Imam Ahmad bin Hanbal ini dia bermusafir ke satu tempat. Jadi ketika dalam perjalanan dia singgahlah ke sebuah masjid ini untuk menunaikan solat. Ketika itu sudah lewat malam dan dia ingin beriktikaf. Setelah dia bersolat, dia ingin beriktikaf ke dalam masjid tersebut. Lalu pengerusi atau nazir masjid tersebut telah nampak Imam Ahmad bin Hanbal masuk ke dalam masjid dan dia ingin beriktikaf. Lalu pengerusi masjid tersebut dia berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai tuan, kami tidak benarkan awak untuk tinggal ataupun bermalam di masjid ini, kerana kami dilarang untuk membenarkan orang luar untuk bermalam di masjid ini." Maka apa Imam Ahmad bin Hanbal buat? Okey, tak apa, saya akan keluar. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal keluar daripada masjid tersebut, ada satu hamba Allah ini, dia ternampak kelibat Imam Ahmad bin Hanbal keluar untuk meneruskan perjalanannya. Lalu dia menyapa Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai saudara, ke mana awak hendak pergi?" Lalu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Saya sekarang berada dalam musafir, saya nak menuju ke satu tempat." "Tak apa, tuan, saya benarkan tuan bermalam di rumah saya." Jadi Imam Ahmad bin Hanbal pun ikutlah ajakan saudara tadi. Jadi bila setibanya di rumah hamba Allah tersebut, lalu mereka berbual bersama. Imam Ahmad bin Hanbal pun bertanya kepada hamba Allah itu, "Adakah awak dalam kehidupan ini mendapat apa yang awak inginkan selama hidup awak di dunia ini?" Jadi saudara hamba Allah itu berkata, "Ya, setiap apa yang saya lakukan di dunia ini semuanya Allah kabulkan, Allah terima, Allah beri kepada saya." Lalu Imam Ahmad bin Hanbal bertanyalah, "Apa amalan yang awak lakukan sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan segala permintaan yang awak mahu?" Lalu hamba Allah itu pun berkata, iaitu dia setiap hari tidak lekang daripada mulutnya mengucapkan lafaz istighfar. Jadi dengan dia melafazkan istighfar itu, dia mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah menghalang permohonan yang dia minta kepada Allah. Jadi seterusnya Imam Ahmad bin Hanbal pun bertanya lagi, "Boleh saya tahu apa yang hajat awak yang awak minta selama ini, tapi sehingga sekarang Allah masih tak dapat tunaikan, ada tak?" Lalu hamba Allah itu pun berkata,
Ya, ada. Lepas tu Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, apa dia? Boleh kongsikan dengan saya? Dia kata, boleh. Iaitu saya ingin ataupun bercita-cita sangat untuk berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal kerana dia sangat terkenal, famous dan sangat berilmu. Oleh itu saya ingin berjumpa dengannya untuk belajar ilmu dengannya. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan kepada hamba Allah itu, adakah awak tahu doa awak sebenarnya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, iaitu dia telah menemukan kita di dalam rumah ini disebabkan awak terlalu banyak mengucapkan istighfar kepadanya. Jadi apa yang kita dapat daripada cerita ini, apa konklusi dia, iaitu dengan cara kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak sia-siakan doa kita. Apa yang kita minta semua Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan. Dengan syarat apa? Kita sentiasa memohon keampunan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, aku satu hari tidak kurang 70 kali lebih memohon keampunan, iaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para sahabat pun pernah bertanya kepada Nabi, kenapakah awak melakukan keampunan ataupun bertaubat kepada Allah 70 kali lebih, sedangkan awak adalah seorang yang tidak berdosa, awak adalah seorang Nabi. Nabi mengatakan kepada para sahabat itu, aku ini adalah hamba Allah dan aku ini ingin menjadi seorang hamba Allah yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apatah lagi kita ini manusia, insan yang sentiasa melakukan dosa kesalahan kepada Allah, dan sudah semestinya kita hari-hari beristighfar, memohon keampunan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan hidup kita. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu, iaitu orang yang beristighfar ini ataupun orang yang bertaubat ini kepada Allah dengan ikhlas, maka dia itu seolah-olah tidak pernah langsung melakukan dosa dalam kehidupannya. Jadi itulah yang kita hendak tekankan, yang Mu'allim ingin kongsikan, supaya kita ini sentiasa mengingatkan, menginsafi segala kesalahan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Mu'allim nak kongsikan dua kata-kata hikmah yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita hendaklah melupakan kebaikan yang kita pernah lakukan kepada semua orang di dunia ini. Hatta kepada ayah kita pun kita kena lupakan. Dan seterusnya iaitu apa yang keburukan manusia, kawan ke, siapa pun lakukan kepada diri kita, hendaklah kita lupakan juga. Kerana apa? Semua itu telah ditakdirkan oleh Allah, dan kita tak perlu pun nak ungkit tentang keburukan orang ataupun kebaikan kita lakukan kepada orang lain. InsyaAllah semua tu adalah Allah akan balas di akhirat sana. Kita tak perlu ambil tahu langsung. Okey, yang kedua, kadang-kadang kita berdoa kepada Allah supaya kita hendak mendapatkan sesuatu perkara, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tak berikan. Itu kita kena tahu, Allah bukan benci kepada kita, tetapi Allah itu dia mahu kita mengerti tentang perkara yang terbaik untuk kita, yang dia akan tunaikan ketika kita perlukan sangat, baru Allah akan beri. Jadi kita teruskan berdoa dan kita teruskan usaha, insya-Allah satu hari nanti Allah akan berikan kepada kita. Kita kena yakin dan kita kena tawakal kan diri kita ni sepanjang hidup kita. Okey, jadi kali ini Mu'allim ingin sama-sama antum menadahkan tangan bersama Mu'allim dan kita aminkan doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala menghindari diri kita, keluarga kita
umat Islam seluruh Malaysia dan awalnya di seluruh dunia. Semoga Allah selamatkan kita daripada wabak COVID-19 ini. Okey. Jadi sama-sama kita tatahkan tangan dan aminkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.